Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada AC220-3A akan membentangkan tentang isu LGBT dan desakan pihak luar terhadap kerajaan Malaysia. Isu berkenaan dengan lesbian, gay, bisexual, transseksual atau dikenali sebagai LGBT bukanlah isu baru di Malaysia. LGBT ini dikatakan telah bertapak di dalam negara ini sejak awal tahun 1980-an dengan kegiatan Maknyah dan Pondan. Dengan pertapakan tersebut, akhirnya membawa kepada pelbagai isu dan masalah berkait dengan moral dan gaya hidup masyarakat di negara ini. Perubahan pelbagai organisasi, pertubuhan dan persatuan termasuk beberapa NGO menjadikan kegiatan golongan LGBT ini di Malaysia semakin berani untuk menyuarakan pendapat dan menuntut pelbagai hak kebebasan termasuk yang bertentangan dengan undang-undang negara. Lebih dahsyat, golongan ini berkembang dengan lebih besar dengan nama lesbian, gay, bisexual, transgender, queer and two-spirit LGBTQ2+. Golongan ini dilihat bergerak melalui sokongan dan dukungan pelbagai pihak dengan menjadikan isu hak kebebasan asasi sebagai tunjang perjuangan mereka. Kesan perjuangan golongan LGBT ini akhirnya membawa kepada pelbagai masalah dan isu, termasuk perilaku jenayah semakin menular dalam kalangan masyarakat. Pelbagai usaha telah digerakkan oleh pihak dalam menangani masalah ini. Namun, terdapat pelbagai rintangan juga yang perlu dihadapi oleh pihak berkepentingan sebagai rujukan dan panduan bagi mereka menyelesaikan masalah yang wujud daripada golongan LGBT ini. Namun, dengan keadaan masyarakat yang masih terpalit dengan isu-isu LGBT, menunjukkan bahawa kajian tentang LGBT ini perlu diperhebatkan lagi agar meliputi segala aspek yang diperlukan. Dalam pembentangan ini, kami akan membincangkan faktor, isu, desakan dan cara mengatasi permasalahan LGBT. Sebagai permulaan, isu LGBT ini merupakan satu isu yang tidak lagi asing di dalam negara Malaysia kerana pada zaman kini, golongan ini semakin diterima dan mendapat tempat di dalam masyarakat kita kerana kononnya golongan ini juga mempunyai hak untuk hidup secara bebas di negara ini tanpa perlu mendapat apa-apa tentangan atas dasar hak asasi mereka perlu dipertahankan. Perlakuan golongan LGBT ini merupakan suatu cara hidup yang songsang dan berlawanan dengan fitrah dan norma manusia, dan perlakuan ini boleh menyebabkan terganggunya sistem sosial masyarakat dan keharmonian. Antara faktor-faktor yang menyumbang kepada berlakunya isu LGBT ini di Malaysia ialah: yang pertama, kurangnya didikan agama daripada ibu bapa terhadap anak-anak. Ibu bapa merupakan entiti yang memainkan satu peranan yang sangat penting dalam mencorakkan peribadi anak-anak kerana ibu bapa lah orang yang paling dekat dengan anak-anak sejak daripada mereka kecil lagi. Seperti kata pepatah Melayu, melentur buluh biarlah dari rebungnya, yang memberikan maksud peribadi anak-anak ini lebih mudah untuk dibentuk sekiranya mereka ini diberikan pendedahan dan pengajaran sejak daripada awal berbanding apabila anak-anak ini sudah meningkat dewasa. Hal ini kerana sewaktu kecil, anak-anak ini sedang berada dalam proses pembelajaran dan pengenalan terhadap perkara-perkara yang boleh dan tidak boleh untuk mereka lakukan. Ibu bapa perlulah menerapkan didikan agama yang mencukupi untuk anak-anak mereka tentang kesedaran mempunyai perasaan sesama jantina. Ilmu agama yang menyeluruh sangatlah penting untuk melahirkan anak-anak yang mengamalkan nilai-nilai agama dan moral serta dapat membezakan antara yang hak dan yang batil. Seterusnya, ibu bapa pada zaman kini terlalu bersifat terbuka dan hanya mengikut perkembangan semasa kerana kononnya tidak mahu dianggap ketinggalan zaman sehingga perkara-perkara yang bercanggah dengan agama yang dilakukan oleh anak-anak mereka kurang dipedulikan. Hal ini menyebabkan kurangnya pendidikan agama yang seharusnya anak-anak mereka dapatkan sewaktu mereka masih kecil. Oleh kerana itu, anak-anak mereka sering terdedah dengan perkara negatif yang ditunjukkan oleh ibu bapa dan seterusnya menjadi ikutan kepada anak-anak. Ibu bapa juga lebih memilih untuk mengalah terhadap anak-anak mereka kerana ingin menjaga perasaan mereka
apabila mereka melakukan sesuatu perbuatan yang tidak baik dan tidak memberikan hukuman yang sepatutnya, yang menjadikan mereka terlalu manja dan mudah untuk melenting sekiranya diberikan nasihat. Faktor yang kedua ialah isu LGBT ini berpunca daripada salah memilih kawan dan pengaruh rakan sebaya. Anak-anak perlulah dipantau oleh ibu bapa tentang siapa yang mereka pilih untuk berkawan. Pemilihan rakan sebaya ini sangatlah penting kerana daripada persekitaran itulah bermulanya pembentukan peribadi dan sahsiah anak-anak. Contoh rakan yang baik dan boleh dipercayai ialah rakan yang sering mengingatkan satu sama lain ke arah kebaikan dan mencegah daripada melakukan sebarang kemungkaran. Melalui rakan yang baik ini, mereka dapat memberikan nasihat dan motivasi yang berkesan dan sesuai dengan peribadi rakan mereka. Hal ini kerana apabila mereka telah meluangkan masa bersama dalam satu tempoh yang panjang, minat seseorang itu akan mempengaruhi minat orang lain. Ibu bapa seharusnya menjauhi anak-anak mereka daripada berkawan dengan rakan yang tidak baik seperti rakan-rakan yang hanya ingin berseronok tanpa memikirkan batas pergaulan antara satu sama lain. Mereka ini sering mencuba sesuatu yang baharu dan cenderung untuk melanggar garis panduan yang telah ditetapkan dalam agama. Selain itu, faktor pengaruh negatif daripada media sosial. Media sosial kini lebih memberi tumpuan kepada hiburan telah menyebabkan individu itu lalai dan terikut-ikut dengan perkembangan trend semasa. Dunia tanpa sempadan yang telah dibina oleh masyarakat kini telah membuka mata masyarakat tentang budaya yang diamalkan oleh Barat, hedonisme dan sebagainya yang melalaikan masyarakat untuk melakukan perkara yang tidak memberikan apa-apa manfaat kepada diri mereka. Golongan ini semakin mendapat kebebasan untuk berkongsi atau memuat naik foto atau video kehidupan sengsang mereka di media sosial. Perkara ini menjadikan masyarakat lain, terutamanya orang Islam di Malaysia, terhasut untuk melakukan perbuatan sengsang tersebut secara terang-terangan tanpa ada apa-apa halangan. Penularan kes-kes membabitkan LGBT yang terutamanya melibatkan generasi muda di Malaysia telah menimbulkan banyak isu dan merisaukan semua pihak. Memetik Keratan Akhbar Berita Harian pada tahun 2018, terdapat peningkatan sebanyak 100% populasi komuniti gay, iaitu seramai 310,000 individu pada tahun 2018 berbanding 5 tahun sebelumnya iaitu 173,000 individu. Manakala kumpulan transgender pula mencatatkan peningkatan daripada 10,000 individu pada tahun 1988 kepada 30,000 individu pada tahun 2018. Data ini telah didedahkan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM. Oleh kerana individu yang terlibat dengan permasalahan LGBT di Malaysia ini mencatatkan peningkatan yang sangat drastik, masyarakat kita terutamanya umat Islam perlu mengambil cakna dan bukan sekadar melepaskan batuk di tangga berkenaan isu LGBT ini yang semakin parah. Terdapat banyak isu yang akan timbul jika masalah LGBT di Malaysia ini tidak dipandang serius. Isu utama yang timbul akibat gerakan LGBT ini ialah jelas sekali menggugat nilai undang-undang dan prinsip di Malaysia, terutamanya yang melibatkan undang-undang syariah. Golongan LGBT ini sering menggunakan alasan seperti hak-hak kebebasan manusia bagi membenarkan perbuatan mereka yang haram di negara ini, walaupun ianya sangat jelas bahawa perbuatan tersebut adalah salah di sisi sistem perundangan Islam, iaitu sistem perundangan yang ditetapkan dan dikuatkuasa di setiap negeri. Malah pada tahun 2012 terdapat satu kes mahkamah antara pesalah LGBT menentang Kerajaan Negeri Sembilan dan berlakunya campur tangan oleh Mahkamah Sivil dalam perkara yang berkait dengan hal ehwal agama Islam di Malaysia yang menyentuh tentang LGBT. Ekoran daripada campur tangan ini, dilihat bahawa golongan LGBT ingin memanipulasi peruntukan undang-undang sivil bagi mendapatkan hak kebebasan mereka dengan memohon pengisytiharan ketidaksahan sistem perundangan Islam yang digunapakai di Mahkamah Persekutuan. Jelaslah bahawa kewujudan LGBT
Kewujudan golongan LGBT ini mampu memporak-perandakan sistem undang-undang dan prinsip negara yang telah lama diguna pakai tanpa sebarang masalah dan diterima oleh semua pihak, termasuklah golongan bukan Islam. Seterusnya, masalah kesihatan yang serius dalam kalangan komuniti juga telah meningkat akibat dari pertambahan bilangan individu LGBT. Kesan daripada perilaku dan aktiviti songsang oleh golongan LGBT ini, ianya telah membawa kepada penyebaran pelbagai penyakit berbahaya. Antara masalah kesihatan yang sering kali dikaitkan dengan golongan LGBT ini adalah HIV atau AIDS. HIV adalah satu penyakit yang menyerang dan merosakkan sistem imunisasi badan seseorang sehingga terdedah kepada jangkitan kuman yang berbahaya, dan sehingga kini penyakit ini tidak boleh dipulihkan dan masih tiada penawar untuk mencegah penyakit ini. Berdasarkan informasi yang didapati dari Keratan Akhbar Harian Metro tahun 2022, sebanyak 90% jangkitan HIV adalah berpunca daripada golongan lelaki dan 57% disebabkan hubungan seks lelaki dengan lelaki, terutama dalam kalangan belia yang berumur di antara 20 tahun hingga ke 39 tahun. Natijahnya, peningkatan umat LGBT ini amat membimbangkan negara dari aspek kesihatan dalam masyarakat. Golongan LGBT ini ialah penyumbang utama penyakit HIV di Malaysia dan semua pihak perlu mengambil bahagian masing-masing bagi mencegah penyakit HIV ini dari terus menular. Di samping itu juga, terdapat satu kajian isu dari fenomena lesbian, gay, bisexual dan transgender dalam kalangan remaja. Mereka mempunyai risiko yang tinggi untuk terlibat dengan masalah tingkah laku dan mempunyai masalah kesihatan mental berbanding remaja normal. Mereka juga berisiko untuk terlibat dengan penyalahgunaan dadah dan alkohol. Tambahan pula, mereka juga dilaporkan mempunyai masalah berkaitan sikap dan moral. Kesemua masalah yang timbul ini menyebabkan mereka diendahkan oleh individu terdekat dengan mereka serta masyarakat sekeliling, sehingga memberi tekanan kepada psikologikal mereka. Akibatnya, muncul bukti yang menyatakan ketidakseimbangan terhadap kehidupan golongan LGBT dari segi mental dan moral, seperti kemurungan, putus asa dan bunuh diri. Di Malaysia, kajian yang dilakukan oleh Jaringan Melayu Malaysia JMM mendapati sebanyak 21 laporan polis telah dibuat sepanjang tahun 2011 berkenaan pembabitan pelajar sekolah rendah dan menengah dalam kegiatan seks luar tabi'i yang lebih dikenali sebagai seks sejenis. Justeru, statistik ini amat membimbangkan bagi seluruh negara dan keadaan dijangka menjadi lebih dahsyat sekiranya perjuangan golongan LGBT ini mendapat tempat di negara. Dalam sidang Dewan Hak Asasi Manusia Persekitaran Bangsa-Bangsa PBB, Malaysia diminta berdiri tegas menentang pengakuan komunitas lesbian, gay, bisexual dan transgender LGBT. Kerajaan tidak sesekali menghalalkan sebarang perbuatan dosa besar atas dasar menghormati hak peribadi. Yang haram di sisi Islam tetaplah haram. Kerajaan tidak akan pernah tunduk kepada desakan mereka yang ingin mengiktiraf hak komuniti LGBT untuk mematuhi prinsip hak asasi manusia tanpa batasan. Kerana ini adalah dosa besar menurut Islam. Pengerusi Majlis Belia Malaysia MBM, Muhammad Maliki Muhammad Rafihi berkata, Malaysia perlu menyatakan pandangan bahawa negara tidak akan sejajar dengan mana-mana negara atau parti yang akan menerima kumpulan itu pada perhimpunan nanti. Muhammad Maliki berkata, seolah-olah PBB sudah hilang kerasionalannya untuk memikir dan memahami tentang nilai-nilai utama dalam lumrah kehidupan manusia apabila mahu membangkitkan isu diskriminasi terhadap golongan tersebut. Kata beliau lagi, dalam masa yang sama, pemimpin-pemimpin PBB sendiri dilihat kalah seakan-akan tidak boleh membangkang pihak yang cuba membangkitkan
dan mempertahankan isu diskriminasi itu atas nama hak asasi manusia serta terkeliru dengan tafsiran itu. Seterusnya, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Jamil Khair Baharom berkata, jika kemahuan dan tuntutan golongan LGBT itu dipenuhi, kesucian Islam di negara Malaysia ini akan tergugat dan institusi keluarga tidak akan dapat dipertahankan. Beliau juga berkata, amalan dan cara hidup LGBT yang songsang itu dilihat semakin merebak kepada generasi muda dan tidak ditegur dan dibendung oleh mana-mana pihak. Perkara ini akan memberikan kesan buruk dan negatif kepada institusi kekeluargaan dan masyarakat, malahan boleh membolak-balikkan negara. Dalam pada itu, Presiden Kongres India Muslim Malaysia, Datuk Syed Ibrahim Kadir berkata, Malaysia harus membuktikan kepada badan tersebut bahawa negara ini mempunyai pendirian tegas terhadap isu-isu yang melanggar norma kehidupan manusia. Sambil menyokong gesaan agar Malaysia bertegas pada perhimpunan PBB itu, beliau berkata, adalah tidak logik bagi mana-mana pihak yang waras membenarkan budaya LGBT berleluasa di mana-mana negara kerana ia hanya membawa keburukan kepada masyarakat. Turut hadir Naib Chancellor UNISA, Profesor Datuk Dr. Ahmad Zubaidi Abdul Latif, menurut beliau, golongan LGBT mempersoalkan mengapa hak mereka kononnya berlaku diskriminasi sedangkan mereka sedar akan cara hidup mereka tidak diterima oleh masyarakat dan agama Islam. Kata beliau lagi, pihak yang mengikut cara hidup LGBT itu menuduh kononnya kita di Malaysia tidak mengamalkan prinsip kesamarataan yang menjadi perkara asas dalam sesebuah masyarakat yang demokratik. Pihak itu berkata sedemikian bagaikan atas nama hak asasi, demokrasi dan globalisasi, kita terpaksa menerima konsep kebebasan individu tanpa batas, mengiktiraf perkahwinan sejenis, gaya hidup gay dan lesbian, malah pelbagai budaya songsang yang lain. Permasalahan LGBT ini tidak boleh dipandang mudah bagi mengelakkan bala daripada Allah SWT diturunkan kepada masyarakat kita pada masa ini. Terdapat banyak inisiatif yang boleh diambil bagi mengatasi LGBT ini, daripada pihak kerajaan hinggalah pihak individu itu sendiri. Pertama sekali, berdasarkan sebuah petikan akhbar daripada Sinar Harian, Mufti Pulau Pinang, Datuk Seri Dr. Wan Muhammad Salim, Wan Muhammad Nur mencanangkan anak-anak perlu dididik menerusi pendidikan formal maupun tidak formal. Sebagai ibu bapa, hendaklah membentuk sikap dan pemikiran yang betul mengenai seks terhadap anak-anak. Anak-anak mudah mempelajari berdasarkan pemerhatian suasana sekeliling mereka. Ibu bapa perlu menjadi sebuah role model terbaik buat anak-anak. Di peringkat pengajar rendah, kisah seperti kaum Nabi Lut wajar ditekankan agar generasi muda dapat membina sebuah mindset untuk katakan tidak kepada hubungan songsang kerana mereka sudah tahu tentang bala yang pernah diturunkan Allah kepada golongan songsang ini. Di peringkat pengajian tinggi pula, kandungan kurikulum perlu ditapis agar tiada elemen negatif yang mendorong kepada kesesatan. Sebagai contoh, teori palsu Charles Darwin yang menyatakan manusia berevolusi daripada monyet kepada manusia adalah tidak perlu diajar melainkan yang berkait dengan kursus yang diajar, tetapi harus disampaikan dengan kritis. Yang kedua, sebuah kajian yang dijalankan oleh Siti Zubaidah menjelaskan kesesaan atau hukuman melalui mekanisme perundangan wajar dilihat sebagai satu kaedah pencegahan sesuatu kesalahan dan pembalasan selepas melakukannya. Undang-undang ini ditubuhkan supaya kes jenayah dapat dielakkan sebelum pelaku itu melakukan jenayah tersebut. Oleh itu, pihak kerajaan perlu meminda undang-undang yang berkait dengan LGBT ini dengan lebih tegas. Parlimen di peringkat Persekutuan dan Dewan Undangan Negeri hendaklah lebih progresif tetapi inklusif dalam rangka membahas dan meluluskan pertukar undang-undang yang lebih spesifik dan bersifat tegas demi membendung gejala LGBT atau dalam arti kata lain, menjenayahkan LGBT. Kita boleh mengambil iktibar daripada kes Kristi Chan melawan
Ketua Pengarah Jabatan Pendaftaran Negara pada tahun 2013. Dalam kes ini, tiada peruntukan yang jelas untuk memutuskan isu permohonan pertukaran jantina. Oleh itu, pihak mahkamah menjatuhkan hukuman dengan hanya bergantung kepada penyelesaian sementara secara mudah melalui mahkamah. Yang ketiga, satu kajian yang dijalankan oleh Muhammad Izzat pada tahun 2019 mencanangkan segala kegiatan dan aktiviti berunsur LGBT harus disekat secara menyeluruh. Contoh aktiviti yang dijalankan adalah seperti pertandingan Ratu Maknyah. Seksyen 35 Akta Kesalahan Jenayah 1997 memperuntukkan mana-mana individu yang menganjurkan, mendorong atau menggalakkan orang lain untuk melakukan maksiat adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disampaikan boleh didenda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Akta yang diperuntukkan ini boleh digunakan untuk menyekat aktiviti berunsur LGBT. Segala maklumat berkenaan apa jua perhimpunan dan pengajuan program perlu dideklarasikan termasuk objektif, penceramah dan pihak penganjur seperti dalam Seksyen 9 dalam golongan 1 Jadual keempat Akta Perhimpunan Aman 2012. Pihak berkuasa perlu sentiasa memantau program anjuran persendirian supaya perbuatan LGBT ini tidak menular. Yang keempat, sebuah kajian dijalankan oleh Owayomi dan Sabri pada tahun 2014 menyarankan agar kempen kesedaran dianjurkan melalui media massa dan elektronik, seminar dan bengkel serta tayangan filem dan drama yang memperlihatkan kesan buruk perbuatan LGBT. Kaedah ini merupakan kaedah yang paling menarik kerana boleh disampaikan secara tersirat tanpa menyinggung mana-mana pihak secara langsung. Yang kelima, golongan LGBT ini perlu diberikan pendekatan dan penghayatan agama. Jabatan Agama Islam Selangor berpandangan peranan golongan agamawan dan keprihatinan masyarakat amat ditagih. Kadangkala, ada dalam golongan LGBT ini tidak didedahkan dengan ilmu agama yang mencukupi. Oleh itu, bimbingan amat diperlukan kepada mereka. Masyarakat sekeliling juga perlu memainkan peranan dalam mengembalikan golongan LGBT ini kepada fitrah asal mereka. Antara aktiviti yang boleh dijalankan adalah bimbingan kaunseling, psikoterapi Islam, outreach, motivasi, bantuan kebajikan dan sebagainya. Akhir sekali, Abdul Majid mencadangkan penggunaan kaedah fiqh boikot terhadap golongan LGBT ini. Kaedah ini hanya digunakan selepas mengambil kira kekuatan dan keberkesanannya terhadap golongan LGBT. Sekiranya ia mendatangkan kemudaratan yang lebih besar, maka kaedah ini tidak sesuai. Kesimpulan daripada isu-isu yang telah dihuraikan tadi, kerajaan Malaysia mestilah membangkang dan membendung gaya hidup LGBT di negara kita, yakni negara Malaysia. Malaysia hendaklah bersikap tegas di PBB mengenai isu LGBT ini dan rakyat Malaysia juga harus bekerjasama dan bersatu membangkang dan menentang kewujudan golongan yang merosakkan itu di negara ini. Semoga generasi muda akan lebih terdidik dan peka tentang penghayatan dan mengamalkan norma-norma masyarakat sejagat. Sekiranya amalan sungsang LGBT ini menular dalam kalangan generasi muda, impak yang negatif boleh berlaku dan menjejaskan masa depan negara kita. Terima kasih.